Terima kasih yang menegur cikgu. Cikgu pause sekejap tadi sebab tadi lama sangat untuk orang masuk tadi kan, cikgu tunggu masuk. Baru perasan. Terima kasih yang menegur cikgu tadi. Okey. Okey, teruskan lagi kelas. Okey, so fungsi kuadratik. Kelas, fungsi kuadratik kelas. Fungsi kuadratik kuasa yang tertinggi berapa? Kuasa tertinggi sepatutnya kuasa 2 kan? You tengok dekat sini. Dia bagi pula, aduh, apa hal dia bagi X tu dekat bawah kelas? Apa hal dia bagi X tu kat bawah? P, X kat bawah. Boleh ke X kat bawah? Ini masalah kita ni. Kenapa kau bagi kat bawah ni? Okey, kau kata ni kuadratik. Sepatutnya X kuasa 2 lah untuk kuadratik kan? Okey, ada sebab tu kelas. Nyatakan nilai N. Sebab tu nak tahu N tu berapa. Berapa nilai N kita kelas? Mari kita congak. Siapa jawab N sama dengan 2? Salah. Siapa jawab N sama dengan 2? Salah. Yang sebetulnya, macam kawan kamu share, Harun, terima kasih. Yang sebetulnya, nilai N kita adalah negatif 2. Sebab apa? Sebab kalau cikgu boleh naikkan X naik ke atas, so akan jadi Fx is equal to Px to the power of negative N plus Qx plus R. Sepatutnya kita punya nilai yang sebenar dalam general form kita adalah kita punya AX square plus BX plus C, plus C. Dan kita perhatikan, kita nak comparekan kita punya N kita ni sepatutnya kuasa dia adalah kuasa 2. Maka dekat sini tak perlu jalan kira pun sebenarnya kelas. Untuk yang ni you cuma statekan, kalau you nampak you terus jawab N sama dengan negatif 2 sahaja kelas. Sebab negatif N sama dengan 2, maka N kamu sama dengan negatif 2. So ini jawapan akhir untuk kita punya bahagian A. Okey, bagaimana pula untuk nilai B kelas? Jawapan B. If Fx is 0. Kalau Fx is equal to 0 kelas ya. Okey, sekiranya Fx is equal to 0, maksudnya ini merujuk kepada quadratic function kelas, quadratic function ya. Dia nak tahu, dia nak mengkaji kita punya nilai yang sepanjang garis ni kelas, sepanjang garis ni, right? Sepanjang garis ni. Okey, and the product of roots. Dia sebut tentang hasil darab punca kelas. Hasil darab punca, bahasa Inggeris product of roots. Ataupun bahasa Melayu ni kita panggil sebagai hasil darab punca ni. Nyatakan nilai Q dengan R. Okey, so kita dapat idea lah. Okey, rupanya cikgu jawab nanti bahagian B ya. So kita ada apa tadi? Kita ada Fx. Okey. Kita punya sama dengan P X kuasa 2. Okey, kuasa tu dah confirm dah 2 dah kelas. So tambah dengan Qx tambah dengan R. Okey, dia bagi ni kelas bila Fx sama dengan 0, maka bila Fx sama dengan 0, so 0 sama dengan Px kuasa 2 tambah Qx tambah dengan R. Fx sama 0 ya. Okey, hasil darab puncanya adalah kita punya. Sekejap. Cikgu betulkan sekejap. Cikgu perlukan ruangan yang lebih sikit. Sabar ya. Sebentar. Cikgu masih setting sekejap. Sekejap bagi cikgu setting sekejap Cikgu perlukan kertas lebih kat situ. Okey, right. Okey, maka kat sini kelas kalau teman tengok tadi mana ni? Okey. So kalau kita tengok dekat sini, kalau cikgu tulis kat sini balik semula, kita akan dapat kita punya P Px kuasa 2 tambah dengan Qx tambahkan dengan R, cikgu samakan dengan 0. Okey, hasil darab punca kelas. Hasil darab puncanya adalah R. Maka masih ingat lagi tak hasil darab punca kelas? Hasil darab punca ataupun kita panggil sebagai kita punya product of root. Okey, biasa guna benda ni tak? Biasa gunakan C per A tak? C per A. Okey, biasa kita akan gunakan hasil darab punca ataupun product of root adalah sama dengan C per A. Sebab fokus kita nak pastikan P tu sama dengan 1. Okey, kemudian kita akan jadikan kita punya hasil darab punca ini sebagai kita punya nilai R. Sebab disebut ni, hasil darab punca tadi adalah nilai R. Maka cikgu gantikan R adalah sama dengan C. Apakah C kita? C kita adalah R juga. Okey, C kita adalah R. Bahagikan dengan P. Okey, bahagikan dengan P. Boleh ya?
So hasil darab puncanya adalah R. Betul tak? Hasil darab puncanya adalah R. Betul lah, hasil darab punca C per A. So CU adalah R kat sini pula, C dia R. Dan U punya A adalah sama dengan P. Maka cikgu tukarkan tempat. So P kita sama dengan 1. Oh, P kita sama dengan 1 kelas. Boleh? Okey, bagaimana pula untuk kita punya Q kita? Q kita adalah kat sini kelas. Q kita, nampak? Q kita berada pada kita punya hasil darab punca kelas. Hasil tambah punca. Apa yang cikgu nak buat Sekejap cikgu fikirkan. Hasil darab punca. Oh, okey. Sekejap. Cikgu nampak sesuatu dalam kelas. Okey, tak apa. Sekejap. Kita nampak ni benda ni. Ada benda ni lah sebenarnya kelas. Okey. Apa kata kalau cikgu padam ni dulu kelas? Sekejap Cikgu padam ni dulu sekejap. Sebab kita nampak adalah punca-punca kita kelas. Sorry Dalam gambar rajah kita nampak punca-puncanya adalah negatif U dan juga U. Boleh perasan tak? Sini ada negatif U dengan U. Okey, apa kata kalau cikgu yakinkan kepada kamu untuk kita kembangkan dulu, kita dapat quadratic equation kita berdasarkan kita punya punca-punca U dengan negatif U. Okey, tengok kita buat macam ni. X tolak U, satu lagi adalah X tambah U sama dengan kosong. Ini idea yang cikgu ada Cikgu nampak tiba-tiba cikgu nampak benda ni. Sebab cikgu nampak punca-punca tu kan. Cikgu masukkan balik negatif U tu akan jadi X tambah U, kalau yang U tu akan jadi X tolak U. Right? Kembangkan kelas, dapat apa? X kuasa 2. So X kuasa 2 tambahkan dengan UX, tolakkan dengan UX, tolak dengan U kuasa 2 sama dengan sifar. Semua sama dengan U. Cikgu, kenapa X tu bukan negatif 2? X tu bukan negatif 2. Sebab N tu sama dengan negatif 2, tetapi kalau kita dah naik tu dia jadi positif. Sebab kuadratik asalnya memang positif. Kan? Dia tak boleh jadi negatif. Tapi cikgu rasa cikgu tak perlu buat benda ni lah. Sekejap cikgu fikirkan sekejap. Tadi tu dah okey dah. Kita punya P sama dengan 1 tu dah okey dah cikgu rasa. Sekejap. Cikgu patah balik kepada kita punya ni kelas betul lah. So P X kuasa 2. Nilai N tu sama dengan negatif 2 tau. Bukan kita punya nilai, kita punya kuasa. Kuasa dah positif 2 Kejap. Tadi dah okey lah tadi. QX tambah dengan R. Okey, sama dengan kosong. Hasil darab punca kat sini tadi. Hasil darab punca. Okey, apa kata kalau tak menggunakan C per A kan kelas? Kalau you tak nak gunakan C per A, you boleh terus bahagikan P. Semua ni bahagi dengan P. So kita dapat X kuasa 2 tambahkan dengan Q per P. X tambahkan dengan R per P. Pun boleh juga kelas. Sebab kalau you tak nak gunakan C per A, you boleh gunakan, pastikan nilai A sama dengan 1 dulu. Cikgu bahagikan semua dengan P. Maka hasil darab punca kat sini kelas. Dia kata hasil darab punca tadi, product of root. Product of root is equal to R over P. Betul lah. So kita punya product of root kita adalah sama dengan R. Dia bagi informasi dalam ni adalah sama dengan R. Ini adalah product of root kita. Kita gantikan terus ke sini. So R per P, so P sama dengan 1. 6. P kan 1. Untuk Q, kita dapat P dulu Untuk Q, kalau kamu perasan untuk Q. Nurin Kisnina, boleh faham tak kenapa bukan negatif 2? Harapnya boleh faham Okey, untuk kita punya Q Cikgu nampak kita kena kaitan dengan negatif U dengan U juga. Sebab Q per P U tak ada hasil tambah punca okey, boleh. Sebab kita ada punca-punca kita punca-punca kita negatif U dan U. Okey, nampak idea dah. Maka apakah hasil tambah punca kita? Hasil tambah punca kita adalah U tambah dengan negatif U, iaitu sama dengan sifar lah kelas. Dan yang ini pula, nampak? Ini adalah hasil tambah punca kita adalah negatif kena keluarkan negatif Q per P. Maka kita akan dapat kita nilai Q kita sama dengan sifar kelas. Ini dua jawapan kita. Boleh faham tak? Faham Alhamdulillah. Okey. Cikgu cuba kaitkan dengan informasi apa yang kita ada kelas Kalau kita buat macam ni pun boleh juga kelas. Kalau kita buat macam ni tadi, kalau cikgu kembangkan gunakan ni, you akan nampak lah, tak ada B lah kelas, you nampak ada X square tolak dengan U square saja yang tinggal sama dengan sifar. Okey. Nampak B dia tak ada. Maka B, sebab itulah B dia kosong, nampak? Kita punya punca ni sama dengan kosong. Sebab kita tak ada nilai B kita. Okey, boleh cikgu kaitkan dengan benda ni Okey, ada soalan boleh tanya. Alright. Dah start berpeluh ke ni? Baru soalan nombor 2 ni. Still okey kan? Sebab tu cikgu kata, you tengok soalan nombor 1,
Soalan nombor 2. Tak pakai kalkulator pun fungsi kuadratik kan. Okey, tak apa, kita teruskan lagi. Okay, tengok soalan nombor 3 ni kelas. Okey, cikgu bagi masa untuk you try dulu ya. Cikgu nak you try dulu. Nombor 3 ni. Okey, boleh try. Okey, siapa yang ada kat sini bolehlah. Boleh cuba jawab ya. Tolong boleh bagi jawapan dengan kita. Nampak dia banyak punya unknown tu. H. Okay. Okay, so at least you kena dapat idea dulu kelas. Okay. The graph of a quadratic function f(x) is equal to where h is a constant has the maximum point. Oh, kelas. Ada keyword sikit lah kelas. Kalau sebut tentang maximum point kelas, titik maksimum, graph tu graph positif ke graph negatif? Ya, maximum point. Adakah dia graph maximum point adalah kita negatif ke graph positif? Graf senyum ke graf masam? Masam. Adakah masam ke ataupun senyum ya? Ya, graf dia adalah graf negatif. Terima kasih Hujiawi. Right? So, graf dia adalah graf negatif dan parabolik downward yang mana kita boleh tunjukkan bahawa graf dia bentuk dia mesti bentuk macam ni. Dan kalau you perhatikan, dia bagi kita punya equation ni kelas seakan-akan kita punya vertex form kalau form 4 sekarang dipanggil sebagai vertex form dia tunjuk. Ataupun yang mana yang macam seakan-akan yang telah dijadikan sebagai completing the square. Okay. Baik. So, apa yang kita kena buat kelas? You tengok kalau cikgu salin dulu. So, fx. Cantik kemaskan kita punya equation yang dia bagi tu kelas. So, dia ada 2h minus x minus 1 square. Okay, yang ni dah ada x minus 1 square ni kelas. So, kita kena 3 ni. 3 ni kena buat sesuatu kelas. Kena darab masuk dalam dulu. Ya. So, bila kita darab masuk dalam, so akan dapat 6h. Tolak dengan yang ni kena darab kat depan kurungan sajalah, tak boleh darab habis sebab dia kuasa 2. Susun balik, you akan dapat negatif 3 x tolak 1 kuasa 2 tambah dengan 6h. Inilah baru bentuk completing the square yang sebenar. Dan kalau kita perhatikan, yang di dalam kurungan ini adalah x tolak 1 sama dengan sifar, yang mana x sama dengan 1. X sama dengan 1. Maka kalau kita perhatikan dekat sini, betul lah maximum point kita ada x pada 1. So, soalan yang pertama dia minta cari nilai h. Dan kalau kita perhatikan, nilai h kita berada pada 6h. Dan 6h ni, dia boleh kaitkan dengan, nampak ni? Ni, h tolak 10 ni. Okay. So, kita kata 6h sama dengan h tolak 10. H tolak 10. Selesaikanlah kelas, pindahkan h sebelah sini, so kita dapat 6h sama dengan 5h kan, 6h tolak h sama dengan 5h negatif 10, so you h negatif 10 bagi 5 sama dengan negatif 2. Ya, you akan dapat nilai h you adalah sama dengan negatif 2. Okay, Amrita, Hujui, terima kasih. Betul, jawapan you adalah negatif 2. So, apa yang cikgu buat? Cikgu kena kembangkan. Bukan nilai 2h ni sebagai maximum value kita kelas Dia tak boleh ada 3 kat luar tu. 3 kena masuk dalam ya. Okey, seterusnya adalah kita punya what is a type? Nyatakan type of fruit untuk fx is equal to 0. Okey, so apa yang kita boleh buat untuk b kelas Untuk b, so kita jadikan 0 dulu. So negatif 3 x minus 1 square plus 6h is equal to 0. Sebab fx equal to 0 kelas. Fx equal to 0. Apa jenis punca dia kelas? Siapa boleh bantu cikgu macam mana nak selesaikan? Sebut tentang jenis punca, type of fruit kelas. Apa yang you nak buat? Ada siapa boleh bantu cikgu? Apakah idea yang you ada? Boleh kongsi dengan kawan-kawan kita? Satu punca berbeza, punca nyata dan sama. Okey. Tiada punca. Okey.
macam mana kita nak tentukan apakah jenis punca yang sesuai yang di dalam kita punya soalan ini kelas. Okey, ada 3 kemungkinan kelas. Sama ada dia 2 punca yang berbeza. Sebab bila sebut tentang jenis punca, you mesti sebut dengan package dia tu kelas. Apa package dia? Package dia adalah 2 punca yang berbeza, 1 punca yang nyata ataupun tiada punca tu kan. Jadi kita nak test, okey Lalit, terima kasih Lalit. So kita nak test dia, kita mesti pakai kita punya discriminant value ataupun nilai pembeza layan. Okey. Iaitu kita kena gunakan kita punya B square minus 4AC. Dan kita nak test apa nilai pembeza layan kita ni kelas ya. Kita try dulu. Tapi kita kena kembangkan dululah. Tak boleh macam ni lah. Kita nak dapatkan nilai A, B, C dulu. So kembangkan dulu kelas. 6H ni tadi ada nilai lah kelas. Apa nilai 6H kita? Ni H kita ada sama dengan negatif 2. Kita kena masukkan. Kalau tak kita stuck nanti. So kena masukkan H negatif 2 ke dalam. So kita dapat negatif 3. Cikgu kembangkan teruslah kelas. So kita ada X square tolak 2X tambah 1 tambah 6H. 6H ni you boleh darabkan 6 darab dengan negatif 2. Kemudian kita kembangkan lagi, kita dapat negatif 3X square plus 6X minus 3. Okay. Minus 12 equal to 0. So you have a 3X square plus 6X minus 15 equal to 0. Okay, now baru kita akan start untuk gunakan test untuk B square minus 4AC. So kita akan dapat B kita is 6 square plus, B kuasa 2 kan, tolak 4, A kita negative 3 times negative 15. Betul Saya gunakan B square minus 4AC. Okey, apakah jawapan kita dapat kat sini? 36 tambah tolak tolak 12 darab dengan 15. You akan dapat berapa ya? Betul kan? 120 Berapa dapat? Negatif, you akan dapat negatif. Betul 12, ya 12 darab dengan 15. So 120 180 you akan dapat 180. Betul tak? Allahu Akbar. Dia kata itu jauh. You akan dapat 12 darab 15 dapat 180 tu saya rasa. 180. So you dapat negatif 180. So you selesaikan dapat negatif 144. Kelas. Negatif 144 ni, apakah jenis puncanya kelas? Maka kita akan katakan dia adalah, jenisnya adalah sejenis apa? Jenis puncanya adalah tiada punca. Okey? Tiada punca. Sebab you dapat nilai dia, since dia adalah kurang daripada kosong, you kata kita tiada punca. Kalau tiada punca ni apa maksud dia kelas? Kalau tiada punca ni maksudnya apa? Maksudnya dia tidak akan menyentuh kepada paksi X. Graf tadi kita kata graf dia masam kelas. Graf masam macam ni. Dan dia punya ni dia tak akan sentuh paksi X. Ini paksi X kita. Dia mesti berada di bawah, dia tak sentuh. Dan tak ada punca untuk X kita boleh cari dekat situ. Okey? Sekiranya kalau katalah you nak cari juga contoh. Mungkin you ada idea yang lain tak? Cikgu rasa this is the best way lah yang kita dapat. Yang inilah cara yang kita dapat yang paling terbaik. Okey, so itu cikgu rasa itu je. Ada soalan boleh tanya kelas? Nombor 4 kelas. Sekali lagi kelas, tak pakai kalkulator kelas. Kawan tak perlu pakai kalkulator. Saya test dengan kamu. Ada justifikasi Oh, justifikasi. Justifikasi you akan kata macam ni lah. Ni justifikasi kamu lah. Yang pertama kita akan jawab dia yang tiada punca. Justifikasi dalam matematik dalam AMAT you just justify since. Disebabkan atau boleh buatlah sikit since bahasa Melayu panggil by since. Oleh kerana buat ayat sikit kerana B square minus 4AC you akan dapat sama dengan negatif 144 which is less than 0. So dia kata dia adalah jenis tiada punca. Macam tu je. Dia akan bagi ayat kat situ. Alright. So justifikasi ni sebenarnya dia nak, kenapa kamu kata tiada punca? Sebab jawapan dia nak adalah jawapan tiada punca. Tapi kenapa tak dapat punca tu? So kita akan tunjukkan jalan kerja. Oh, you akan menggunakan B square minus 4AC dan you dapat justify bahawa
kerana benda ini kurang daripada ni, so dia dapat kurang daripada sifar dekat situ. Right? Boleh ya? Dia ada punca lah ya. Okay. Kelas nombor 4 kelas. Siapa pernah makan tega? Cikgu bukan promote tak promote bang. Cikgu jawab, tak. Tak ah. Ya. Apa dia P dengan Q? Siapa boleh jawab, teman? Nak sikit, Jufri dah. Siapa Jufri ni ya? Cikgu rasa macam kenal lah Jufri Haikal. Okey, teman. Apakah nilai P dengan Q? Apakah nilai P dengan Q, guys? Oh, Kau Harun kan? Jufri kan? Bukan kita punya student, bukan belajar dengan cikgu kan? Okey, teman. Dekat sini kelas, dia tengah cuba. Okey, Ho Jie Hui tengah bantu kita. P sama dengan 8. Q sama dengan apa, Ji? Berapakah nilai Q? Okey, Bayah. Terima kasih, Bayah. Q kita sama dengan separuh, okey? Baik. Kenapa tengok ya? Yang pertama kamu tengok sini konsep. Dia tengah uji kamu konsep ni kelas. Konsep dalam kita punya law of indices. Okey? Dia kata nilai A ni kuasa dengan Q. Okey? A ni kuasa dengan Q. Kemudian dia kuasa lagi dengan 8. Adalah sama dengan kita punya. Okey, kita balik pada konsep kita kelas. Bagaimana konsep untuk kita punya indices kelas? Okey. Contoh-contoh. Kalau cikgu kata cikgu ada M kuasa 6. M kuasa 6 sama apa? M darab M sebanyak berapa kali? Sebanyak 6 kali kelas. Darab lah. Sebanyak M berapa kali tadi? 6 kali. 6 kali. Ya, sebanyak 6 kali. Jadi, kalau you perasan kat sini, dia darab dengan P kali. Jawapan yang paling tepat sini adalah P sama dengan 8. Okey. Dan bagaimana pula untuk Q kita kelas? Okey, ramai yang jawab itu betul. Q kita sama dengan berapa? Q kita, untuk soalan ni, tulis jawapan. Nampak 2 markah ni, tak susah pun. P sama dengan 8. Q kita akan sama dengan 1/2. Kenapa kelas? 1/2 sebab you perasan ni tak? Punca kuasa A juga bersamaan dengan kuasa 1/2. Cikgu ulang balik semula. Kalau A kuasa 1/2 juga sama dengan punca kuasa A. Maka kita nampak dengan jelas bahawa yang inilah milik Q kita, iaitu 1/2. Tak ada explanation apa-apa pun sangat dia markah. Dia konsep dia 10 markah. Okey, soalan nombor 5. Bab apa ni kelas? Nampak jelas itu sampai mesti arithmetic progression. Okey, cikgu nak you keluarkan kertas yang you ada tu, ada pen, cikgu nak you cuba dulu. Baca dulu. Ada ke yang kat sini yang buat nota cantik-cantik ni kelas? Bukan contoh lah buat latihan tu, betul-betul buat cantik-cantik tu. Sama-sama cikgu terang. Okay, cuba selesaikan kelas. Nampak? Soalan janjang. Tapi tak ada pengiraan pun kelas. Ustaz. Okey kelas, jom kita bincang. Alright. Dia bagi kita kata, it is given that the sum of the first m terms of arithmetic equation is given by, okey, Sm sama dengan K plus 1 over 2 A plus 7. Okay. Okay, constant. A is a first term, as always. A is a first term. T1 lah ya. First term. And 7 is last term. 7 is the last term ya. Tn lah, kita tak tahulah Tn yang akhir sekali. Okay. Itu je informasi dia bagi. Kemudian dia kata apa? Express K in terms of M. Okay, dekat sini kelas ya.
Sekejap cikgu fikir ya. Okey, nampak kelas soalan ni sebenarnya okey, sum of dia bagi sum of the first m terms ya. Dia bagi sum of the first m term. Tapi dia bagi kita punya special equation kelas. Apa yang cikgu boleh nampak dekat sini? Yang ni lah kelas. Nampak? Kita ada satu lagi arithmetic progression kelas, formula untuk arithmetic progression satu lagi kelas. Apakah formula arithmetic progression yang satu lagi? Kita ada dua formula kan? Kita ada Sn is equal to n over 2 2a plus n minus 1d. Betul tak? Tapi kalau you pakai macam ni, dia akan jadi problem sikit. Sebab you tak ada d dia. Okay? You tak ada d dia. Okay? Dia tak ada kita punya n juga. Kita tak tahu. Tapi n ni adalah m lah. Okay? Cuma sekarang ni kita, cikgu ingat kali ni kita kena pakai formula ni kelas. N per 2 a plus l ataupun last term tadi. Kan kita ada satu lagi formula. Kita ada L, betul. Last term. Sebab kita ada L. Betul. Yang ni adalah last term. Kita ada L. Maka bila ada L, last term, maka lebih sesuai untuk kita akan pakaikan formula ni sebagai ni. So, yang ni adalah tujuan lah nanti. Nampak tak pergerakan dia? Kelas. K in terms of M. Setuju tak cikgu kata? Kalau sini N, sini N. Kalau N ni kita gantikan dengan 2, maka dekat sini pun 2 bahagi 2. Kalau cikgu gantikan dengan M, maka sepatutnya M ada kat sini. Sini pun sepatutnya M jugalah, betul tak? Okay, so kita boleh buat macam ni kelas. M adalah sama dengan K tambah 1. Sebab M sini mesti sama dengan kat sini. Sebab ikut formula kita ni, kita ada N dengan N mesti sama. Ya, maka kita kata, kat sana pun mesti M juga. M sama dengan K plus 1. K plus 1, K plus 1. Lepas tu kan, K plus 1. So dia nak, K in terms of M. Dia nak sombongkan K kelas. So sombongkan K dia, pindahkan 1. Dia akan katakan M tolak 1 lah. So M tolak 1 akan samakan dengan K. Maka inilah jawapan akhir untuk bahagian A kelas. Okay, boleh tahan juga tu. Okay, B. Range of value of K. Apakah range untuk value of K? Okay, M ni maksudnya apa kelas? M adalah kita punya M negatif 1. Okey. M kita, sekejap cikgu fikirkan sekejap. Apakah, kalau contoh kan, kalau formula apa pun formula Sn pun kelas, kalau Sn, N per 2, 2A tambah N tolak 1 ke, ataupun nak pakai A tambah L, tak kisahlah formula apa-apa pun. Kalau kita nak pakaikan, katalah formula A tambah L, apakah nilai-nilai integer? N mesti integer kelas. N mesti integer, betul? N mesti integer. Dan integer tersebut mesti lebih besar atau dia yang pertama lebih besar daripada kosong, dia tak boleh kosong, dia tak boleh negatif, betul tak? Bilangan sebutan, bilangan sebutan 1, bilangan sebutan 2, N sama dengan 1, 2, 3, 4. Maksud cikgu boleh kata, N dekat sini mesti sama dengan 1, 2, 3, 4, betul, lebih besar daripada kosong. Jadi cikgu boleh katakan juga, julat nilai K kan, kita katakan bahawa nilai K tambah 1 ni, dia tak boleh kosong, dia tak boleh negatif. Kita katakan lebih besar daripada kosong. Ataupun kita boleh katakan bahawa dia adalah lebih besar atau sama dengan 1. Faham tak cikgu? Sebab dia nilai N kita mesti integer positif. Okey, cikgu kata lebih besar atau sama dengan 1. Selesaikanlah kes. K lebih besar atau sama dengan kosong je lah. 1 tolak 1 sama dengan kosong. So automatik kita kata, K tu mesti sama dengan kosong. Lebih besar atau sama dengan, tak lebih besar atau sama dengan kosong. Boleh ke? Boleh lah. Lebih besar atau sama dengan kosong. Sebab kalau K kita gantikan kat sini kosong, kosong tambah 1, dapat 1 kan? Ngam lah. Okey. Tetapi kalau you nak sebut tentang yang satu lagi yang cikgu tunjukkan tadi, macam ni. Kalau K tambah 1, sebab N ni mesti 1, 2, 3, 4 lah. Maksudnya nilai K tambah 1 tu, kita kata lebih besar daripada kosong. Macam Harun bagi yang cikgu, lebih besar daripada kosong. So you akan dapat K kita lebih besar daripada negatif 1. Dua-dua jawapan ni pun sama juga kelas. Dua-dua jawapan pun sama juga. Betul tak? Kalau cikgu kata K lebih besar atau sama dengan kosong, kalau cikgu buat teknik penyenaraian, kita dapat kosong, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey. Kalau lebih besar daripada negatif 1 pun juga adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya juga. So, bagi cikgu lah untuk soalan ni, kedua-dua jawapan ni pun boleh terima pakai. Cuma simbol tu mesti betul lah. Kalau you nak buat kosong, pastikan lebih besar atau sama dengan kosong. Kalau you nak buat lebih besar saja, mesti lebih besar daripada negatif 1. Supaya kita nak garantikan nilai tersebut masuk ke dalam nilai ni, dia akan reflect kepada valid untuk kita punya
kita punya sequence kita. Okey kelas, dah habis sampai soalan nombor 5 ni. Macam mana guys? Adakah okey ni? Bagaimana you punya perasaan sekarang? Okey, apakah masih steady lagi? Cikgu, untuk soalan fungsi kuadratik tadi, kalau tak nak guna B kedua tolak 4AC tapi guna titik maksimum dia tak menyentuh paksi X tu, untuk jatuhnya boleh jawapan boleh tak? Okey, sekejap Okey, kawan kita ada tanya satu, sekejap. Kita patah balik sekejap kepada kita punya soalan fungsi kuadratik tadi ya. Okey, kawan you ada share dengan cikgu satu idea, dia kata untuk jenis punca dia kata dia kata macam ni, sekejap, dia kata apa? Cikgu hantar soalan ni dalam grup. Dalam grup mana ya? Cikgu banyak grup lah. Okey, nanti kita tengok balik semua grup yang satu ya. Okey, apa tadi? Okey, cikgu untuk soalan fungsi kuadratik, kalau tak nak guna B kuasa 2, tak nak guna ni lah, tak nak gunakan cara cikgu tadi kan. Okey, tapi guna titik maksimum tidak menyentuh paksi X untuk justifikasi jawapan boleh tak? Macam mana you confirm bahawa titik tu tak akan menyentuh paksi X? Itu yang penting dulu. Kejap. Macam mana kita nak katakan bahawa kita punya, okey, cikgu faham apa yang cuba sampaikan. You kata titik maksimum tidak menyentuh tak menyentuh paksi X. Okey. Betul dia tak menyentuh paksi X, tetapi macam mana kita nak buktikan? Justifikasi tu kena ada. Macam mana kita nak buktikan bahawa dia tak menyentuh? Sebab kalau graf dia graf negatif dekat sini, macam ni macam ni. Melainkan kalau you nak buat macam ni. Okey, betul Wayah. Kita gunakan teknik pembeza layan ataupun kita gunakan discriminant value ya. Tetapi kawan you share idea, dia kata boleh tak dia nak katakan bahawa kerana titik okey, sekarang cikgu nampak Jawi you buat apa. Okey. You buat justifikasi tu bagus Jawi. Okey, idea tu menarik. Sebab dia kata macam ni. Dia buat ni. Tetapi you, kalau boleh kalau you nak buat justifikasi, kalau bagi cikgu, kalau boleh you lukis ataupun sketch sekaligus. Ya. So supaya kita nampak, kalau examiner nampak kalau katalah skema dia macam ni, tetapi nanti you tunjukkan bagaimana yang you punya idea yang you buat. Okey, kita buat macam ni kelas. Cikgu faham dah sekarang. Okey, idea tu cikgu boleh terima. Okey. Sebabkan graf kita yang pertama kita kata graf dia adalah graf masa. So kita ada fx is equal to negative 3 in bracket x minus 1 square minus 12 kan tadi kan. So h negative 2 kan. So minus 12. So ini paksi x. Graf masam kelas kan. Kalau graf masam maksudnya graf masam macam ni. Dan titik dia adalah koordinat dia x tolak 1 sama dengan 0, so jadi x sama dengan 1, dia adalah sama dengan 12. Dan kalau you koordinatkan titik, okay, contohnya, ini kan titik maksimum kita, ini adalah maximum point kita. Bila maximum point macam ni, maksudnya kita cari kat graf kita, okay, katalah ini graf kita, 1 negatif 12 kat sini. Nampak? 1 negatif, tak mungkin kat situ, dia bawah sikit lah kan. 1 negatif 12, mungkinlah, katakanlah kat sini kan, 1 negatif 12, contoh ya. Dan ini maximum point tau. Dan graf you dia jadi macam ni. Nampak? Sebab you nak pastikan bahawa titik ni akan jadi titik maksimum. Dan you boleh justifikan macam tu. Bagi cikgu, kita boleh terima. A good idea, Joy. You share dengan idea yang menarik juga. Kita tunjukkan, kita buktikan bahawa titik maksimum tersebut, dengan gambar rajah lah, kalau boleh dengan gambar rajah, membuktikan bahawa titik 1.12 ni, dia kata titik maksimum 1.12 tidak menyentuh kepada paksi X. Dan you sertakan juga dengan sketch sikit sebelah kanan tu. Dan cikgu rasa skema kalau ikutnya dia akan bagi macam ni. Sebab inilah normal prosedur yang kita nampak, pembeza layan ya. Tetapi idea you adalah idea yang menarik yang kita boleh kongsikan juga untuk pelajar. You boleh jawab. Tetapi kita nampakkan benda ni adalah idea yang di luar biasa kan. So kalau boleh kita sertakan justifikasi bersama dengan sketch supaya macam tadi kan, you sebut yang tadi cikgu tak berapa nak nampak. Tetapi bila cikgu fikirkan balik, ada justifikasi tu you. Okey. Jadi maksudnya kalau boleh kita sertakan sekali gambar rajah. Bila tengok apa you kata ni? Titik maksimum tidak menyentuh paksi. Apa maksud you? Okey, you sketch pula titik maksimum ni tak sentuh. Okey, justify. Okey, kita boleh terima. Idea yang menarik. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kelas steady lagi tak ni? Kita ada lagi 20 minit. So, setakat 5 soalan yang kita bincangkan kelas. Adakah macam mana dia punya perasaan tu? Macam mana dia punya bahang tu? Okey, bahang tu. Okey tak? Okey tak? Afiq steady. Okey. Masih steady ke?
Masih okey. So macam mana tahap you? Okey, kalau 1 hingga 10 kalau cikgu bagi okey, jujur ya. Kalau cikgu bagi salah 1 hingga 5, 1 hingga 10, di manakah skala yang kedudukan diri kamu sekarang ni? 1 hingga 10, 0 hingga 10, dengan soalan 5 soalan yang kita bincangkan, lepas cikgu explain, okey, dan okey. So macam mana you punya skala sekarang? Tahap yang you rasa ni? Okey, 7, 8, alhamdulillah. Wih, ada 15, dahsyat. Cikgu kosong sampai 10, sampai ke 15 dah bagi. 11 per 10, dahsyat. Okey, alhamdulillah. Oh, kalau macam tu soalan-soalan SPM ni masih steady lagi lah kan? Yeah. Okey cikgu, sebab ada yang pernah dah buat. Oh, Amalin dah pernah buat. Okey, baguslah kalau yang dah pernah buat tu okey. Okey. So banyakkan soalan-soalan macam ni kelas. Sebab sekarang ni soalan-soalan SPM ni soalan yang nak kata susah gila-gila tu tak lah. Tapi cikgu nampak dia balik kepada basic balik. Dia nak test diri kamu. Adakah kamu hanya buat kerana buat ataupun kamu buat kerana faham? Ada beza kan kelas? Maai kau bagi jawab 3.4115926 kau puji kuasa apa ni? Okey. So maksud cikgu macam ni kelas. Yang cikgu nampak motif yang kita punya paper jadi macam ni kelas paper kita, kalau you perasan pattern soalan 5 soalan yang kita bincangkan tadi, 5 soalan tersebut adalah 5 soalan yang cikgu nampak kategori yang dia tengah asah you punya asas, you punya konsep you punya cambahkan idea. Tally tak dengan apa. So maksud cikgu soalan kali ini soalan kalau you tengok bagaimana soalan SPM 2019, maka you dah boleh jangkakan SPM 2020 pun you dah kena bersedia. Jangan takut sebab you kalau takut ke, you sampai terkucil sekalipun macam Nabila Razali. Kamu tak layan kot ya, kamu kata Malaysia, kamu K-pop, sarahi kan. So kalau kamu takut sekalipun, kamu tetap kena berhadapan dengan kita punya SPM 2020. Jadi apa kata daripada kamu takut, kamu ambil peluang daripada sekarang untuk biasakan diri dengan soalan-soalan macam ni. Bagaimana nak buat soalan-soalan macam ni? You kena buat soalan-soalan, try lah soalan-soalan SPM yang lepas, yang lepas tu dalam masa dekat lah, 2017, 18, 19 kan. Lepas tu soalan trial tu kalau you boleh cari, kalau dulu orang kata famous soalan SBP dengan SBP dengan MRSM. Tapi sekarang ni pun kalau you tengok soalan paper trial negeri-negeri pun, macam Kedah, macam apa yang cikgu tengok selalu Kedah, soalan dia level-level bukan biasa-biasa lah. Ya, soalan tu cikgu rasakan dekat sana memang ada penggubah soalan yang memang dia punya ni memang bagus lah dia punya ni ya. Terengganu ya. Dan kalau Kelantan tu yang YIK tu ya. Soalan sekarang ni dah makin mencabar. So you dah boleh explore dengan soalan-soalan trial. Mula daripada sekarang kelas ya. Mula daripada sekarang. Negeri Sembilan ya. Kamu macam tengah sebut negeri masing-masing je. Terengganu, Penyu, Negeri Sembilan ya. SBP macam susah sikit betul. SBP macam susah sikit betul. SBP susah sikit. SBP ni kalau yang kebat-kebat ni, yang soalan pelik-pelik ni, MRSM dengan SBP daripada dulu lagi pun. Masa kita SPM biasa-biasa ni pun, SBP dengan MRSM pun memang soalan dia orang pun pelik-pelik kak. Tapi pelik lagi lah soalan kat Kolej Permata Pintar tu, UKM tu. Okey, tak apa. Kita patah balik kat sini kelas. Okey, alright. Masih tertutup kita rasa kan. Okey guys, kita ada 15 minit lagi kelas. Okay, kita habiskan dulu kelas apa yang kita boleh habis. Soalan nombor 6 kelas, sebutan ketiga bagi suatu jangka aritmetik is geometric progression kelas. Geometric progression. Okey, kita ada geometric progression. Mana tadi? Arithmetic progression jangka aritmetik ataupun arithmetic progression. T4 T3 sebutan ketiga kelas. Sebutan ketiga. T3 sama dengan 4. And the fourth term, So kita ada T4 is to 7. Ini dah kita punya T4. So T4 is to 7, right? Nyatakan beza sepunya kelas. Macam mana nak cari beza sepunya kelas? Okey, berapakah beza sepunya yang kita nampak? Oh, senang je kelas. Nampak ni. Ini T berapa? Betul? Jawapan dia adalah 3. Dengan sepantas kilat kelas, dengan sepantas afik dekat situ. Dengan sepantas kilat kita boleh nampakkan bahawa jangka aritmetik kita gunakan T4 minus dengan T3.
T4 kita berapa? T4 kita is equal to 7 minus dengan 3 is equal minus dengan 4 which is equal to 3. So this is your common difference. D kan kelas, D kan sama dengan T2 tolak T1, juga sama dengan T3 tolak T2, sama dengan T4 tolak dengan T3, T2 sama dengan T100 tolak dengan T99. Ya, kita berbeza sepunya di antara dua sebutan yang ni ya. Dengan sepantas afik, bukan sepantas kilat sekarang itu dengan sepantas afik, hamzah tak ada dalam petang ni ya. Dengan sepantas afik dia akan terus dapat jawapan sama dengan 3 ya. Okey, cari hasil tambah. Okey, ini simple je kelas so straightforward je, soalan ni tak ada belit-belit pun. Ni soalan markah percuma lah ni. Ya. Jangan pula soalan yang semudah ni pula kamu hilang soalan markah. So hasil tambah 25 sebutan. So pakailah S25, masuklah 25 per 2 2A. Apa sebutan pertama you ni? Apa sebutan pertama Kita tolak 3 lagi lah. Tolak 3, 4. Sebutan kedua dia akan jadi 1. Sebutan pertama dia jadi negatif 2 kan? Faham tak apa yang cikgu buat kan? Tadi kita ada 4, 7. So tolak lagi dengan 3. Tolak dengan 3 dapat 1. Tolak lagi dengan 3 dapat negatif 2. So ini T3 tadi, ini T4. Ini T2, ini T1. Maka inilah sebutan pertama kita. Tambah dengan M tolak 1, 24. D lah, itu darab dengan D dapat 3. So selesaikan kelas cikgu tak perlu continue dah. Ini soalan straightforward, tak perlu minta. Din idola saya cikgu, betul Din. Itulah tak nampak Din kat sini. Mana Din? Din Hamzah ya. Okey, jom kita teruskan. TGB kan. TGB pun soalan agak tough juga tu. Tiba-tiba cikgu terfikir ada salah seorang daripada student kat sini ada Platon ni kan. TGB kan. Tun Ghaffar apa ya. MRSN tu Ghaffar apa. MRSN yang power tu ya. Okey, so nombor 7 kelas. Right, 3 sebutan berurutan suatu janjang geometrik. Ya. Dia bagi santak janjang geometrik. Kamu jangan lain-lain bukan sekolah SBP ni jangan terasa macam alamak kenapa cikgu selalu sebut MRSN SBP ni sekolah power Betul, itu memang sekolah dengan dia maktab dia memang power. Tapi jangan kerana kita belajar di sekolah harian biasa kita tak power ya. Cikgu bagi contoh dengan you. Cikgu ada seorang pelajar dia ada student ada sekolah yang sama juga kat sini. Dia area Sungai Besar lah ya. You tahu tak dalam SPM dia form 5 dia tak pernah dapat selain daripada A+. Sekolah harian biasa tau, sekolah harian biasa. Dia punya result memang 94, 96, 94, 96. Trial SPM yang trial seluruh negeri Selangor pun dia dapat 96, hilang 4 markah saja. Okey. Kenapa sampai SPM pun dapat A+ juga. Kenapa cikgu cuba, bukan kita nak kata dia tu macam ni pun, tetapi cikgu nak tanya apa? Kita belajar di mana-mana pun sebenarnya bergantung pada diri kita. Bukan kerana cikgu semata-mata, bukan kerana sekolah tu semata-mata. Mungkinlah sekolah diri memang dia ada advantage, tetapi kalau belajar di sekolah harian pun sebenarnya kamu letakkan diri kamu di tempat yang betul, insya-Allah kamu boleh power juga. Okey? Boleh kan? Okey. So fair lah fair semua orang fair. Okey, so janjang geometri kelas 32 P dengan Q kelas. Okey, 3 sebutan pertama diberi bahawa hasil tambah dia adalah 26. Okey. So kita ambil ada beberapa informasi dekat situ kelas hasil tambah The sum of these 3 terms is 26. So kita boleh nampak bahawa 32 tambah P tambah dengan Q. You nak pakai hasil tambah yang pakai SN pun boleh jugalah. Tapi cikgu ingat the best one lah pakai yang ni saja kelas. Sama dengan 26. Ya, hasil tambah 3 sebutan pertama. Nak pakai SN boleh, tetapi cikgu takut nanti jadi complicated sikit lah. So cikgu better cikgu pakai 30 tambah P tambah Q. Sebab kat sini kita nampak bahawa rupanya dekat sini kita perasan boleh jadi dia punya tak selesai kelas. So kita kena keluarkan kita punya persamaan yang kedua untuk selesaikan mungkin secara persamaan persamaan serentak kelas. Okey. So macam mana kita dapatkan lagi satu persamaan kelas? Okey, tolong bagi share dengan idea dengan cikgu. Yang idola-idola ni semua yang ada kat sini ni kawan. Yang tak disebut-sebut idola ni pun boleh. Jufri Haikal ni. Cikgu tak tahu Jufri Haikal ni siapa ya. Tak sebut nama dia. Yang mana dia ramai ada kat sini ya. Adib cikgu rasa Adib. Amira Farisha ada kat sini KYS. Betul lah. Pandai-pandai je cikgu. Amrita, ni pun yang nama-nama cikgu sebut yang cikgu kena kenal lah ni. Sebut-sebut nama ni. Arina cikgu sebut ni. Come on. Jufri paling handsome cikgu. Itulah cikgu tak kenal lah Jufri ni siapa. Okey kawan. So, bagaimana kita dapatkan persamaan yang kedua kelas? Guna formula. Okey, formula apa Amalin? Dia tengah private ni cikgu ya. Okey. So,
Apa kita punya terkanta pula sebut nama dia kan. Ada yang pelajar yang banyak chatting tu secara private, tak apalah, you rasa macam sekarang secara group, tak apa. Okay, formula apa yang kita nak pakai kelas? Nak pakai formula apa Kalau kita nak keluarkan formula hasil tambah pun tak ngam juga. Okey, cikgu selalu sebut kalau daripada kalau Selangor yang ada sekolah Selangor pula. Daripada Torahah kalau ada kat sini kan cikgu selalu sebut dengan kamu. Tujuan cikgu pun ada juga cikgu sebut kan. Kalau you nampak dekat sini kelas, ada sequence yang melibatkan kita punya 32P dengan Q, ada unknown, apa yang kita buat? Kita cuba untuk bandingkan dia punya beza sepunya ataupun nisbah sepunya. Common ratio ataupun common difference. Ya. So dalam kes ni, sebab dia pakai janjang geometrik. So apa yang cikgu boleh buat? Kita comparekan R dia kelas. Maksud cikgu cuba nak comparekan R1 mesti sama dengan R2 juga. Okay. So kita boleh katakan bahawa P bahagi dengan 32. T2 bahagi T1 kan. So T2 over T1. T2 over T1 is equal to T3 over dengan P. Okay. So darab silang kelas. Boleh darab silang. So bila kita darab silang, kita akan dapat P kuasa 2 sama dengan 32Q. Kan? 32Q. So instead of you nak masukkan P kat sana, apa kata kalau cikgu cadangkan? Okay, ada beberapa cara yang dulu buat. Q over P sama dengan 32. Okay, betul, bayar betul. Right, Q over P is equal to 32 over P. Q over P, 32 over P. Terbalik. Q over P is equal to P over 32. Ya, bukan 32 over P ya. Okay, so ini persamaan yang kedua guys. Apa yang kita boleh buat? You boleh masukkan benda ni ke dalam ni. Nampak tak? Cikgu akan subkan kita punya P first equation, kita akan subkan ke dalam kita punya second equation. So kita akan dapat negative 6 minus Q just now square for the P is equal to 32Q. Kembangkan guys, kembangkan. So bila kembangkan dapat 36 plus 12Q plus Q square is equal to 32Q. So Q square 12Q minus 32Q, so you got negative 20Q plus 36 equal to 0. So you akan dapat Q, boleh buat pemfaktoran tak? Q, you akan dapat 2 jawapan Q, 16. 18 dengan 2 lah. You akan dapat 18 dengan 2 minus dengan minus. So you akan dapat 2 jawapan, Q sama dengan 2 ataupun, ni 18. 18, satu lagi Q sama dengan 2. Okay. Untuk Q kita dah dapat. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi P dengan Q kan. So P dah dapat, Q kita dapat Q dulu. Bagaimana dapat P? Maka P ni kelas kita boleh gantikan balik P ni ke dalam kita punya, Q ni ke dalam ni. So P kita tadi, persamaan pertama tadi kita dapat P sama dengan negative 6 minus Q. Okay, kita ambil dua jawapan bila kita punya P kita, Q dulu. Q kita sama dengan 2. So Q kita sama dengan 2, maka you akan dapat P, you akan dapat negatif 6 tolak 2, dapat negatif 8. So bila Q kita sama dengan 18, so P kita akan dapat sama dengan kita punya negatif 6 tolak 18, you akan dapat negatif 24. Okay, sub masuk dalam P. Okay, so final answer you akan dapat 2 jawapan lah kelas. So P akan sama dengan berapa tu ya? Negatif 8 dan juga negatif 24. Ikut turutan ya. So Q you ikut turutan negatif 8 tadi dapat daripada 2. So Q sama dengan 2. Q ya. Q kita adalah sama dengan berapa ya? Satu lagi. Q kita sama dengan 18. Okay. Alright, so kelas. Jadi cikgu rasa berpeluh kita sempat sampai soalan nombor 7. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu depan. Okey, kita nak end up dah kelas. Right. So kelas, terima kasih banyak-banyak untuk sesi pada petang ni. Adakah okey tak? Kita baru bincang 7 soalan kelas. 7 soalan ke 6 soalan tadi? 7 ke 6 soalan. So setakat you belajar hari ni, macam mana rasa? Adakah okey semua? Okay. Ada rasa macam sebenarnya kalau keluar dalam SPM, kalau katalah you berada di tempat-tempat senior you jawab soalan tadi, agak-agak you akan keluar dan sign petition yang sama juga tak? Ya. Cikgu harap you tak tergolong di dalam golongan yang memang ni, maksud cikgu yang ni lah, maksud cikgu bila you masuk tu you rasa macam you dah terbiasa dengan soalan-soalan susah yang you nampak macam ni kan.
Dan you jawab dalam SPM nanti you akan rasa macam okey. Right. So kelas, terima kasih banyak-banyak kelas. Alright, so sesi kita pada petang ini dah sampai ke penghujungnya. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk bersama-sama kita pada petang ni. Minggu depan insya-Allah kita akan ada pada waktu yang sama juga, hari yang sama, hari Selasa, pukul 4.30 hingga pukul 6 untuk KBSM Admaths. Kalau untuk Form 5 di sebelah pagi, matematik, ya, cikgu buat pukul 11.30 hingga pukul 1 tengah hari. Right? So cikgu ucapkan ribuan terima kasih kerana join dalam sesi pada petang ni. Dan kelas, cikgu ambil kesempatan ni juga kelas, cikgu ada buat satu kelas untuk revision ni kelas, revision untuk Form 4 lah, bagi persediaan untuk ulang kaji silibus Form 4, tetapi hanya untuk kelas kita 5 je boleh masuk. Dan ada jadual dia nanti cikgu akan share juga, so ada, tapi ni ada bayaran sikit lah ya. So yang ni adalah silibus untuk kita punya Form 4 KBSM. Kalau berminat nak join, dan cikgu akan ulas yang untuk matematik dengan Admaths, cikgu akan ulas kita punya soalan-soalan pasia dan cikgu relatekan dengan setiap bab-bab yang ada dekat situ. So maksudnya untuk Admaths ada 11 bab dekat sini. So untuk 11 bab ni cikgu ada senaraikan dekat sini semua 11 kelas lah, cikgu buat 11 kelas yang berasingan. So dalam ni cikgu akan discuss secara detail, mula dengan kita punya short note dulu, kita akan discuss dengan apa benda penting dalam kita punya setiap bab tu. Lepas tu kita akan kongsikan dengan soalan-soalan famous dan soalan-soalan yang berkaitan dengan setiap bab yang ada pada Form 4. Jadi sesuailah untuk you buat untuk persediaan SPM you lah. Okay. So kelas, kalau nak tengok lanjut, you boleh pergilah kepada mathnurse.com.my lah, cikgu ada share. So kelas ni bermula pada hari esok lah, esok hari Rabu. Setiap hari ada kecuali hari Selasa minggu depan kita off kan untuk kita punya kelas macam ni. Dan yang lain-lain pun sama juga. Okay. So kelas, cikgu rasa cukup sekadar tu untuk pada sesi petang ini. Kalau ada apa-apa soalan nak bertanya dengan cikgu dan sebagainya, cikgu alu-alukan untuk you gunakan medium cikgu. Sekarang ni cikgu aktif di so lah. So promote sikit lah ya. So cikgu punya Facebook kita. Facebook kita cikgu ada group dan juga cikgu ada page. You boleh search cikgu Farid. Facebook cikgu Farid Mathnurse page lah ya, ataupun you search kelas online Mathnurse kot, kelas online Mathnurse, kelas online Mathnurse. Lepas tu IG, cikgu ada IG. Kalau yang belum follow IG cikgu, Twitter cikgu, sama ada you search tweet cikgu Farid Mathnurse ataupun you search kita punya Mathnurse 49 ya. Kalau YouTube cikgu pakai YouTube Mathnurse 49. Nanti cikgu akan upload, cikgu memang ada nak upload kita punya video-video yang ni. Kemudian kalau IG cikgu, sekarang ni cikgu dah rename dia sebagai cikgu Farid. Cikgu Farid _Mathnurse 49. Okey, yang mana belum follow lagi cikgu, boleh follow dekat sini kelas. So insyaAllah kelas, terima kasih banyak-banyak untuk sesi pada petang ni kelas. Kerana sudi untuk meluangkan masa you. Cikgu tahu bahawa petang-petang macam ni seronok ni kelas. Seronok bukan untuk apa, seronok untuk tidur. Yelah sebab you kelas you pagi dengan tengah hari tadi dah banyak kelas-kelas dekat sekolah kan. Ataupun kalau ni ingat Syamil dah mengaku kan, betul kan? So waktu yang paling sesuai sekarang ni adalah waktu yang tidur. Kalau ikut suasana di Sungai Besar, cikgu dekat Sungai Besar ni, ramai pelajar Sungai Besar cikgu dekat sini. Suasana Sungai Besar ni sungguh nyaman. Cuaca yang mendung ya. Suasana yang sesuai untuk kita tidur. Okay, so kelas, terima kasih banyak-banyak kelas. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Keep in touch kelas, insyaAllah. Kalau nak bertanya soalan apa-apa dengan cikgu kelas, kalau yang ada soalan nombor private cikgu boleh teruskan dengan cikgu. Boleh teruskan WhatsApp dengan cikgu. Tapi kalau siapa yang belum lagi dekat sini kelas, kalau you buka dekat sini nanti, dekat bawah ni akan ada satu hubungi kami dekat sini. You boleh klik hubungi kami dekat sini. Cikgu kontrol juga hubungi kami, cikgu akan jawab soalan-soalan dekat situ. Mana tadi ni hubungi kami, you boleh buatlah kat sini apa-apa pertanyaan yang you nak tanya dengan cikgu. Ataupun kalau ikut skrin ni tak nampak WhatsApp, tapi kalau you gunakan handphone mobile dekat bawah ni, tengok kan ada cikgu scroll ni, sebelah kanan bawah ni akan jumpa satu button WhatsApp, hubungi kami. You boleh klik WhatsApp tu untuk tanya apa-apa soalan dengan cikgu. InsyaAllah cikgu akan bantu dengan you juga. Okay. So kelas, terima kasih banyak-banyak. Yang mana pelajar cikgu, bersedialah pengumuman esok. Ya, untuk semua saya lama, bersedialah pengumuman esok yang akan diumumkan oleh KPM. Ya, harap-harapnya bolehlah terus ke sekolah ya. Cikgu nampak tu. Walaupun tak nampak muka masing-masing, tetapi cikgu tahu jauh di raut wajah masing-masing tu rasa terlalu rindu kan kepada sekolah tu. Yang mana ada cikgu-cikgu yang dia minat,
belajar tu dia rasa macam tertinggal, dia rasa macam rindu kepada cikgu-cikgunya. Tapi ada juga yang mana dia rindu 3 bulan tu, rindu kepada siapa? Rindu kepada crush masing-masing. Tengok Afiq, sebab Afiq ada kat sana ada crush dia. Sebab dia ada crush dekat sana, dia rasa macam rindu untuk pergi berjumpa. Dah lama rasa tak semua muka. Okay, so kelas, yang lain pun sama juga kelas. Oh, cikgu dah tahu Jufri ni mesti Din. Okay, so kelas, terima kasih banyak-banyak kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep in touch kelas. Arina, hai Arina, bye-bye TGB. Okay, so cikgu ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi lain-lain masa. Siapa yang join kelas cikgu yang berbayar tu untuk yang kelas revision form 4 tu, esok kita jumpa kelas yang pertama. Okay, untuk matematik dan juga AdMath sebelah petang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Bye-bye semua.